Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini kita ke udara di talian, kita ke udara di Facebook page Luqman Nur Adam Official. Kita ke udara juga di Twitter Luqman Adam, di TikTok channel Dato' Luqman Adam, dan juga di Instagram channel kita Luqman Nur Adam. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 011 3595 4044 011 3595 4044. Malam ni kita nak ulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Rafidah Aziz. Tan Sri Rafidah Aziz, tuan-tuan, mengatakan bahawa jangan bagi kluster mahkamah duduk di dalam kabinet. Saya cukup seronok bila tengok Tan Sri Rafidah Aziz, seorang wanita besi yang lengkap dengan ciri-ciri korup dia, hari ini membicarakan tentang kluster mahkamah. Beliau sebenarnya sepatutnya menjadi kluster mahkamah kerana kertas pertuduhan ke atas beliau ketika beliau menjadi Menteri MITI. Beliau telah meluluskan saham untuk dimiliki oleh menantu dia Fazrin Azwar sebanyak 1.5 juta unit saham ketika beliau di MITI. Sudah ada charge sheet, charge sheet sudah ada, tuan-tuan, charge sheet sudah ada ataupun kertas pertuduhan sudah ada, tetapi beliau telah diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya cadangkan kepada wanita korup ni, sebelum beliau berkata-kata dengan lebih lanjut berkaitan dengan orang lain, kononnya ada kes mahkamah dan sebagainya, saya nasihatkan beliau ni lebih baik duduk diam-diam, kerana hari ini Tun Mahathir sudah tidak ada lagi untuk melindungi beliau. Jangan sampai kes-kes lama, kesalahan yang beliau lakukan ketika beliau berada di Kementerian MITI dibuka semula, terutamanya kes yang melibatkan menantu beliau iaitu Fazrin Azwar. Dan kita juga ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengeluarkan kenyataan yang sangat tegas. Beliau mengatakan sesiapa juga yang didakwa di mahkamah selagi belum dijatuhkan hukuman, orang ini masih berpeluang untuk menyertai kabinet beliau. Itulah saudara yang sepatutnya dipegang, innocent until proven guilty. Itulah sepatutnya dipegang. Maknanya dalam erti kata lain, kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, buat masa ini hanya Datuk Seri Najib je yang tak boleh menyertai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kabinet kerajaan perpaduan ini. Itu pun belum tentu lagi. Besok lusa kalau Datuk Seri Najib menang kes semakan kehakiman dia, ataupun dia dapat pardon ke dan sebagainya, tak mustahil beliau juga mungkin boleh menasihati ataupun menjadi penasihat ekonomi ke apa benda ke, mengikut budi bicara kerajaan baru ni lah, kalau nak pakai. Jadi maknanya, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun faham bahawa ketika Tun Dr. Mahathir menjadi kerajaan, telah berlaku apa yang dipanggil sebagai selective prosecution. Dan selective prosecution ini bukan hanya melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO. Bukan hanya Datuk Seri Najib yang telah kena selective prosecution, bukan hanya Datuk Seri Zahid Hamidi yang kena, Datuk Seri Ahmad Maslan kena, Tan Sri Syarif Samad kena, Datuk Seri Aziz Rahim kena, Tengku Nan pun kena. Ramai yang kena, tuan-tuan. Ramai yang kena. Termasuklah pemimpin daripada DAP dan Muda. Kita lihat Syed Saddiq, kalau nak ikutkan kes dia itu zaman Tun Dr. Mahathir sudah pun
menjadi isu. Tetapi tidak ada sebarang pendakwaan. Hanya bila Syed Saddiq sudah tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dalam sebuah kerajaan yang sama, barulah pendakwaan dilakukan ke atas Syed Saddiq. Maknanya politically motivated prosecution ataupun pendakwaan yang bermotifkan politik. Begitu juga dengan Lim Guan Eng. Takkan sebagai Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak tahu tentang kes terowong dasar laut. Dia tahu, tetapi tidak ada sebarang pendakwaan. Pendakwaan hanya berlaku bila Tan Sri Muhyiddin sudah tidak ada di dalam satu pakatan bersama dengan Lim Guan Eng. Jadi dalam erti kata lain, Lim Guan Eng juga berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Jadi saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau berpegang pada prinsip everybody is innocent until proven guilty. Dan dalam erti kata lain, kerajaan Mahathir seperti mana didedahkan dalam buku Justice in Wilderness yang telah dikarang oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas sendiri. Beliau telah mengemukakan lebih kurang 19 dakwaan tentang salah laku kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, kita kalau buka ni satu persatu, saudara-saudara, Tommy Thomas sendiri boleh didakwa, boleh didakwa di bawah tahasutan kerana menghasut orang membenci Allahyarham Tun Razak, dan siapa nama, Datuk Harun, kerana mendedahkan Akta Rahsia Rasmi, perbualan beliau dengan Perdana Menteri, dengan Yang di-Pertuan Agong, tentang isu kapal ekonomi yang mana beliau memanggil bos genting. Macam-macam boleh terdedah, tuan-tuan. Dan bagaimana Ketua Hakim Negara, baik zaman Tan Sri Richard Malanjun, begitu juga dengan zaman Tengku Maimun, kita lihat pelantikan itu pun tidak mengikut prosedur, tidak mendapat nasihat daripada Judicial Appointment Committee, Commission, iaitu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, di mana hanya nasihat daripada Peguam Negara kita boleh lantik Ketua Hakim Negara. Jadi saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu bahawa berlakunya kepincangan dalam soal Badan Kehakiman ketika kita berada di bawah kerajaan balas dendam pimpinan Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Jadi itu ucap tahniah. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau firm, seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dia didapati bersalah oleh mahkamah. Dan dalam kes Datuk Seri Zahid, beliau telah dilepaskan untuk 40 pertuduhan yang pertama. Dan sudah pasti Datuk Seri Anwar sendiri tahu bagaimana berlakunya selective prosecution. Dia terima duit sumbangan dana politik yang tak sepatutnya menjadi isu kerana tidak ada larangan untuk menerima dana politik. Sudah dijadikan isu. Beliau juga bukan beliau seorang yang menerima dana daripada UKSB. Tun Mahathir menerima 2.6 juta ringgit daripada UKSB melalui suami kepada anak saudara beliau, Puan Sri Yasmin, iaitu Tan Sri Rahman. Muhyiddin juga menerima 1.3 juta daripada UKSB. Isyamuddin Tun Hussein juga terima. Khairi Jamaluddin juga terima. Syafiq Abdal juga terima. Hanifah Aman juga terima. Tetapi saudara, hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi yang didakwa. Ini jelas menunjukkan terdapat selective prosecution. Jadi saya yakin atas maklumat-maklumat ini yang menyebabkan Perdana Menteri merasakan bahawa sesiapa juga berhak untuk menyertai kabinet beliau selagi mereka belum didapati bersalah di mahkamah. Dan apa dipanggil, sehingga ia didapati bersalah di peringkat yang tertinggi. Bila dia didapati bersalah di peringkat yang tertinggi dan dia tidak merayu lagi, tidak membuat semakan kehakiman, tidak mendapat apa yang dipanggil sebagai royal pardon, maka secara automatik
keahlian mereka sebagai ahli parlimen juga tergugur, dan kelayakan mereka untuk diangkat duduk di dalam kabinet juga tergugur secara automatik. Selagi belum sampai ke tahap itu, seseorang itu masih lagi layak untuk memegang jawatan di dalam kabinet. Okey? Jelas Alright, silakan. Tok, Ya. nak tanya pasal Haji Hadi punya statement semalam. Haji Hadi, Haji Hadi. Dia bagi statement lah. Dia kata adakah tiang gol dialih kepada yang kalah tu. So dia punya ayat ni seolah-olah dia mempertikai kuasa kebawahan Tuanku tu. Tapi itu aku yang komen. Bagi saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Haji Hadi ni amat biadab. Sebagai seorang ulama, beliau tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa menghina kebawah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Nasib baik bukan saya yang agung. Kalau saya yang agung, dah lama saya tarik balik Tan Sri dia ni. Dia menuduh kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong sebagai mengalihkan tiang dan mengangkat orang yang kalah sebagai kerajaan yang memerintah. Saya tak faham macam mana Haji Hadi ni begitu tumpul pemikiran dia. Kita nak cakap keras, tapi kita cakap dengan bahasa yang sangat lembut, tuan-tuan. Bagaimana dia tak boleh beza sama ada 82 kursi dengan 73 kursi yang mana satu besar? Saya nak beritahu dengan Haji Hadi, 82 dengan 73, 82 tu ada 9 kursi lebih banyak daripada 73. Kalau misalnya yang ini pun tak pas, Tuan Guru, saya rasa mungkin boleh masuk tadika balik. Mungkin boleh masuk tadika balik. Yang kedua, 82 campur 30, jumlah dia 112. Kalau campur lagi 23 daripada GPS, 112, jadi 135. Campur lagi 3 daripada warisan, sudah jadi 138. Campur lagi 6 daripada GRS, sudah jadi 144. Okey. Campur 2 daripada KDM, sudah jadi 146. Campur lagi 2 daripada bebas, sudah jadi 148. Siapa sebenarnya yang menang, siapa sebenarnya yang kalah, Tuan Guru Haji Hadi? Untuk makluman Tuan Guru Haji Hadi yang masih lagi berada dalam igawan mimpi ngeri kerana takut menjadi kluster mahkamah, untuk makluman Haji Hadi, tidak ada seorang pun, tidak ada mana-mana parti pun yang memenangi pilihan raya 2015. So kalau masih lagi bermimpi, rasa PAS menang kerana PAS dapat 49 kursi dengan cara yang sangat mengaibkan, hari ini saya boleh gelarkan PAS ni sebagai parti BU, parti beli undi, parti perasuah. Malu sebagai seorang ulama, Tuan Guru terlibat dalam membudayakan budaya rasuah. Makan rasuah okey lagi, boleh maaf lagi. Tetapi PAS hari ini ialah bapa kepada mengajar rakyat Malaysia makan rasuah. Secara terang-terang, pengundi muda yang masih lagi bersih, belum dirosakkan, akhirnya rakyat Malaysia, satu negara, dikorapkan oleh PAS dan Perikatan. Ini dosa paling besar yang tak boleh diampunkan. Tak kira 7 keturunan pun memang tak boleh maaf perbuatan daripada PAS ni. Macam mana kita nak bersihkan minda rakyat kita yang sanggup menggadaikan masa depan mereka untuk 5 tahun akan datang dengan menerima duit haram daripada PAS ni? Sedih, amat menyedihkan ulama buat benda-benda macam ni. Jadi pada Tuan Guru Haji Hadi, kita harap terimalah hakikat bahawa tidak ada sesiapa yang memenangi pilihan raya. Cuma hari ini Tuan Guru Haji Hadi kena beritahu
dengan pengikut-pengikut PAS. Orang yang sebenarnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab kalau Tan Sri Muhyiddin tidak angkuh, kalau Tan Sri Muhyiddin tidak terlalu ego, bongkak, dia fikir dengan kekayaan yang ada pada dia, dia lebih besar daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri pada Kebaginda Tuan Agong. Saya yakin Datuk Seri Anwar pun belum tentu boleh angkat sumpah pada hari ini. Tetapi kerana kebongkakan, keangkuhan Muhyiddin Yassin, Baginda Tuanku beritahu tidak ada mana-mana pihak yang memenangi pilihan raya. Dia tak nak terima. Dia masih lagi cakap dia ada 115. Sedangkan 115 numbers yang dia ada itu, termasuklah dia menipu GPS dengan mengatakan BN sudah bersetuju untuk menyertai kerajaan di bawah pimpinan beliau. Dan dia mencuri 10 orang ahli parlimen daripada BN untuk menandatangani SD. Sedangkan mereka sudah pun menandatangani aku janji tidak akan memberikan sebarang SD kepada sesiapa. Dan kita sudah meluluskan anti-hopping law ataupun Akta Lompat Parti, yang mana SD individu sudah tidak boleh diguna pakai. SD individu tidak boleh diguna pakai. Sokongan untuk membentuk kerajaan mesti dibuat secara en bloc oleh ketua parti. Jadi masih lagi tak nak terima bila tuanku kata tak ada seorang pun mendapat majoriti, dan tuanku menasihati supaya diterima cadangan untuk membentuk kerajaan perpaduan antara PH dan PM. Dengan angkuhnya Muhyiddin potong perkataan setuju dan tanda tangan perkataan tidak bersetuju. Dah lah kau tak setuju, kau biadab. Kalau kau setakat tak setuju depan Kebawah Duli Tuanku kau diam, okey lagi. Taklah kecil hati. Ini lepas dia tak setuju, dia tinggalkan majlis, tuan-tuan. Tak menghormati Kebawah Duli Tuanku. Dia tinggalkan langsung istana. Keluar-keluar, dia pertikaikan pula tuanku. Tak terima dia punya 115 SD. Tuanku ni well connected tau. Dia tahu sama ada kau punya SD tu palsu ke tak palsu. Dan takkanlah tuanku tak tahu, UMNO sudah pun menyatakan pendirian bahawa mereka yang menandatangani yang telah terbabas menandatangani SD, 10 SD tu, sudah menarik balik SD tu. Dan BN membuat pendirian bahawa mereka tidak menyokong mana-mana kerajaan pada ketika itu, sebelum dititahkan oleh Kebawah Duli Tuanku untuk BN menyertai kerajaan perpaduan. Barulah selepas itu BN membuat keputusan untuk menyertai kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, actually, orang yang banyak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebenarnya ialah Muhyiddin sendiri. Itu sebab, cubalah bezakan siapa rakyat, siapa raja. Kalau kau rasa kau ni lebih raja daripada raja, dengan angkuhnya menidakkan saranan Kebawah Duli Tuanku supaya Malaysia ni lebih aman, lebih stabil politiknya. Cuba bayangkan kalau yang 83 ni bergabung dengan 73, bukankah itu kuat? Takkan tuanku nak buat benda ni untuk membinasakan negara? Sudah pastilah untuk menyelamatkan negara, untuk mewujudkan keharmonian. Kita ni asyik gaduh saja. Benda baik pun kau tak nak terima. Lepas tu kau mempertikaikan. So, Haji Abi, tuanku sebenarnya tak alihkan tiang. Tetapi ada setengah-setengah manusia, ada setengah-setengah manusia, bila dah terlalu kaya, dia merasakan dia lebih tuanku daripada tuanku itu sendiri. Dan inilah punca kenapa kamu hari ini walaupun menang paling banyak kursi, setelah menggunakan duit, setelah memfitnah mengatakan kalau undi BN, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Hari ini kamu terimalah akibat daripada fitnah kamu. Kamu fikir kamu menang banyak kursi, kamu boleh jadi kerajaan.
Hari ini baru kamu sedar, lebih baiklah menang 18 kursi, kamu berada dalam kerajaan, daripada kamu menang 40 lebih kursi, kamu duduk sebagai pembangkang dan silap-silap jadi kluster mahkamah. Dulu ada Tuan Dr. Mahathir untuk melindungi kamu. Dulu ada Muhyiddin untuk melindungi kamu. Hari ini siapa nak lindungi? Hari ini siapa nak lindungi? Kena ingat, selepas ini siasatan akan dilakukan ke atas. Kemana perginya 600 bilion yang dibelanjakan zaman darurat. Kita pun tahu bukan hanya bersatu je yang sapu bersih. Ada juga kawan-kawan yang sewaktu dengannya. Yang ini yang menyebabkan setengah-setengah orang mandi tak basah, tidur tak lena. Bersiap sedialah. Bersiap sedia. Hari ini banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Okey? Silakan. Okey, Tok. Hari ni tu ataupun ya, semalam hari ni tu tular tu pasal isu UEC tu. Okey. Sebenarnya pertama sekali saya nak beritahu, banyak yang ditularkan ini ialah kenyataan-kenyataan yang lama, tuan-tuan. Jadi janganlah kita pula jadi tukang mengedarkan benda tu seolah-olah benda tu kenyataan baru. Okey. Dongzong ni, saudara, dia Persatuan Pendidikan kaum Cina. Dia nak buat tuntutan apa pun, itu hak dia, tuan-tuan. Kalau kita Persatuan Pendidikan Agama Islam, kita nak martabatkan bahasa Jawi, kita pun boleh buat pelbagai bentuk tuntutan kepada kerajaan baru. Tetapi bila nak meluluskan sesuatu tuntutan, bila nak mempertimbangkan, ianya akan dibawa kepada kabinet. Saya yakin, tuan-tuan, dalam kabinet ini silap-silap 2/3 Bumiputera dan 1/3 bukan Bumiputera. Sudah pastilah mereka akan mengambil kira, tuan-tuan. Mereka akan mengambil kira. Ini gambaran, saya tak cakap 2/3 Bumiputera. Tetapi gambaran untuk mewujudkan kerajaan yang stabil. Sudah pastilah kita tak nak apa yang berlaku dalam tempoh 22 bulan itu berulang kembali, yang menyebabkan akhirnya kerajaan bungkus, tuan-tuan. So biar Dongzong nak buat kenyataan apa-apa, tetapi last kali tuan-tuan tengok, adakah ianya menjadi realiti? Adakah ianya diluluskan oleh kabinet? Kabinet pun belum tubuh, tuan-tuan. Bagilah masa kabinet tu ditubuhkan. Bagilah masa mereka bijak pandai. Daripada hari ni saya nak beritahu, tuan-tuan, kursi yang mungkin UMNO dapat tak banyak, kursi yang PKR dapat tak banyak, kursi yang Parti Amanah dapat tak banyak, kursi yang DAP dapat pun tak banyak. Jadi they will make sure only the cream will be in the cabinet. Maknanya orang yang betul-betul berfikiran waras, bijaksana, the best out of all the best MPs, ataupun mungkin ada senator-senator yang akan berada dalam kerajaan itu, yang terbaik akan duduk dalam kabinet. Mereka akan pastikan bahawa kerajaan ini boleh kekal satu penggal, dan kalau boleh berterusan sampai bila-bila. Jadi mereka takkan buat kenyataan, tidak akan apa ni kata orang tu, simply entertain sebarang tuntutan yang boleh menyentuh sensitiviti kaum. Kita dah ada pengalaman. PH lagi banyak pengalaman, tuan-tuan. Dah jadi kerajaan 22 bulan, banyak benda tak sempat buat. Last kali kerana ada setengah-setengah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang keterlaluan, menyebabkan orang membenci dan akhirnya kerajaan tumbang. Walaupun kita tahu penumbangan ini disebabkan pengkhianat yang tak mau menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Ibrahim. Ini kena faham, tuan-tuan. Jadi tak perlu bimbang. Ini lagi satu kenyataan daripada Ngakomeng. Itu pun kenyataan lama, tuan-tuan. Tuan-tuan, DAP pun tak nak hilang lagi kerajaan. Yang hari ini mereka cukup bersyukur bila UMNO bersetuju untuk menyertai kerajaan perpaduan memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mereka pun kalau boleh tak nak terima jawatan Menteri Kabinet ni, tuan-tuan.
takkanlah dengan komen nak keluarkan kenyataan. Kalau misalnya UEC tidak diiktiraf, DAP akan keluar daripada kerajaan. Saya nak beritahu, DAP pun sedikit sebanyak mereka pun ada rasa bersalah kerana disebabkan kenyataan setengah-setengah pemimpin mereka, termasuklah Superman Hugh yang last kali dah dibuang pun daripada DAP. Sama macam Papa Gomo. Papa Gomo pun mengeluarkan kenyataan yang resis, nak tarik hak bukan Melayu untuk mengundi, nak tarik kerakyatan dan sebagainya. Last kali UMNO pun buang orang macam ni. Kita pun tak nak orang resis macam ni. So DAP pun dah buang dah Superman Hugh, tuan-tuan. Jadi mereka takkan mengeluarkan kenyataan-kenyataan macam ni. Tuan-tuan, kalau DAP hanya kerana nak pengiktirafan UEC ni, mereka sanggup tarik balik keluar daripada kerajaan ni, maka kita akan kehilangan 40 kursi. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Memang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim ni setia kawan dia dengan DAP. Tapi kalau DAP sendiri keluar meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tumbang, tak mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya akan bersetuju untuk menerima PAS. Tuan-tuan jangan lupa, PAS juga berminat untuk menyertai kerajaan perpaduan ni. PAS ada lebih daripada 40. Jadi apa untungnya pada DAP? DAP pun akan rugi. Betul tak? Dan kerajaan tu pun nanti GPS ada lebih kurang 13 orang tak boleh terima PAS. Mereka pun akan tak comfortable kalau PAS masuk. So dia tidak akan ada win-win situation. Dia akan lose-lose situation, tuan-tuan. So DAP pun, saya yakin tuan-tuan, itu sebab saya yakin bila kita parti Melayu yang mempunyai jumlah keahlian paling ramai 4.2 juta bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan GPS berada di dalam kerajaan. Bak kata saya punya analogi simple, kita mampu untuk jinakkan DAP untuk menerima, menghormati hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu. InsyaAllah, tuan-tuan, mereka akan menghormati kontrak sosial, mereka akan menghormati Akta 153 dan sebagainya. Yakinlah, yakin. Kalau mereka buat juga, we are here. We are here. Don't worry. Okay? Soalan lain? Okay, Dok. Hari ni Perdana Menteri tu dia kata dia usul undi saya tetap dibentangkan pada 19 Disember ni kerana untuk, dia kata ini adalah penting tu untuk membuktikan keabsahan beliau dari segi persaksi politik. Adakah selama ni keabsahan beliau tak boleh diguna pakai? Okey, dia pertama sekali kita kena ingat Akta Anti Lompat Parti ni dia buatan manusia, maknanya dia ada kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Okay. Akta Lompat Parti ni, tuan-tuan, ianya membolehkan seseorang itu dikawal daripada melompat parti. Ianya boleh mengawal seseorang itu daripada menyokong pemimpin parti lain, mengeluarkan SD kepada pemimpin parti lain. Akta Lompat Parti maknanya sokongan terhadap seorang Perdana Menteri mestilah dibuat secara en bloc dan melalui surat berkanun ketua parti. Kalau ketua parti mengatakan dia nak Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka surat berkanun ketua parti mewakili semua, contohnya BN ada 30 orang ahli parlimen, itu je yang akan digunakan pakai untuk mengangkat Perdana Menteri di bawah Seksyen 40 Perlembagaan Persekutuan, perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Itu hanya untuk mengangkat Perdana Menteri. Tetapi di dalam parlimen, setiap ahli parlimen mempunyai immunity. Kalau contohnya berlaku pengundian dalam sesuatu usul, ahli parlimen boleh mengundi mengikut ketetapan parti, atau dia boleh mengundi bercanggah dengan ketetapan parti. Tak hilang kursi dia sebagai ahli parlimen.
Kalau dia lompat parti, kursi dia hilang. Kalau dia dipecat daripada parti, kursi dia tak hilang. Kalau dia di dalam parlimen, parti membuat keputusan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba dia membuat keputusan tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya dibuat undi percaya ke atas diri dia. Katalah MPBN ada 30, kita tahu ada 10 orang ni awal-awal dah bagi undi pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul tak? Orang ni berhak untuk mengundi tidak percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berhak. Ini kita faham ni. Berhak. Jadi saya nak beritahu, kita tak perlu bimbang. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mencadangkan supaya undi percaya itu dilakukan ke atas diri, sudah pasti dia ni confident dia boleh menang undi percaya tu. Takkanlah dia nak buat kerja gila. Betul tak? Bila berlakunya keadaan seseorang itu takut dengan undi percaya. Pernah satu ketika dahulu di zaman purbakala, ketika itu kita ada seorang bapa lockdown negara, dia takut untuk berhadapan dengan undi percaya atau undi tidak percaya. Maka habis di lockdown satu negara. Sampai negeri Perlis yang angka COVID itu begitu rendah pun di lockdown sama. Itu zaman seorang Perdana Menteri takut berhadapan dengan undi percaya atau undi tak percaya, kerana dia tahu dia tidak ada enough numbers. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu dia ada 148. Kalau yang 10 orang daripada UMNO ni masih lagi, bukan daripada UMNO, daripada BN, sebab melibatkan 2 orang daripada MCA dan 1 orang daripada MIC yang telah berpaling tadah menandatangani SD yang sepatutnya tidak ditandatangani. Kalau dia ambil tindakan disiplin, kursi mereka 10 orang ni memang akan kosong. Kalau parti nak meneruskan tindakan disiplin, memang kosong. So kalau hilang tu pun, kita hilang daripada 148, hilang 10, kita masih ada lagi 138. GPS ada 23. 23 ni awal-awal lagi 13 tak nak bersama dengan PAS. Worst case scenario, katalah 10 orang. 10 orang ni pun selepas ini insya-Allah, saya yakin, ini saya punya pandangan. Saya bukan buat announcement, saya punya pandangan. Kalau salah seorang daripada 10 orang ini diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri kedua, adakah yang 10 orang ini akan buat kerja bodoh memberikan sokongan kepada Muhyiddin untuk undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bodoh lah. Sebab kalau 10 itu pun keseluruhan dia, worst case scenario, tiba-tiba digelapkan mata, menyokong juga untuk tidak mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak memberikan undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita masih ada lagi 128. Boleh tak Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Tak boleh. Ada yang kata, kita risau juga yang kat Sabah ni. Saya nak beritahu, nak risau apa? Kalau yang Sabah 6 GRS ini memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin dengan memberikan undi tak percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada 128 tolak 6, kita masih ada lagi 122. We still have extra 10. Jadi tak perlulah bimbang. Sebenarnya extra 11 sebab Padang Serai belum diputuskan lagi. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin bahawa lebih baiklah dibuat undi percaya untuk mengesahkan keabsahan kerajaan beliau. Ini kena faham. Kenapa beliau memutuskan untuk dibuat undi percaya. Okey. Jelas Okey. Okey, ada lagi? Okey. Ada 2 PRK. Ada 2 PRK.
Jemput. Okey. Ada 2 PRK bakal diadakan tu. Dan pembuangan undi pada 5 Disember tu. Ya. So calon PH di Tioman tu sedia beri laluan kepada BN. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada calon PH yang sedia memberi laluan kepada Barisan Nasional di Tioman. Di Tioman. Dan manakala di PH di Padang Serai, PH pun minta laluan daripada BN tu. Tapi tak dengar lagi berita selanjutnya. Dia masalah dia calon BN di Padang Serai ni daripada MIC. So saya tak nak komen banyak sebab MIC pun suruh Datuk Zahid letak jawatan sebagai pengurusi BN. Apa yang pasti, saya tidak akan turun untuk membantu calon MIC selagi Presiden MIC tidak memohon maaf kepada Datuk Seri Zahid. Ini pendirian saya. Dan saya yakin ramai orang UMNO nak tengok sikap biadab MIC ni. Kalau mereka tidak memohon maaf kepada Presiden UMNO, mereka masih lagi nak meneruskan agenda, kita tengoklah. Kita tengok di mana kekuatan MIC. Di mana kekuatan MIC bila nak berhadapan dengan pilihan raya kalau tanpa bantuan daripada UMNO. Di sendiri kena ingatlah. Bagi saya secara peribadi minta maaf, saya tidak akan pergi selagi Presiden MIC tidak memohon maaf kepada Datuk Zahid. I am firm about this. Okay? Ada lagi soalan? Ada. Ini soalan netizen tu. Diorang minta tu, sekiranya boleh tak Perdana Menteri mendesak agar Gubernur Bank Negara untuk menurunkan OPR dalam masa sekarang? Itu boleh dicadangkan dalam mesyuarat kabinet oleh Menteri Kabinet. Minta dia pandang tu lah. Mungkin kalau buat masa ni, saya rasa Datuk Seri Ibrahim ni banyak mendengar rintihan-rintihan rakyat. Mungkin kalau ramai orang yang mengeluarkan kenyataan di dalam Facebook mereka, Twitter mereka memohon supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengurangkan OPR ini, maka tak mustahil ianya akan dilaksanakan oleh Datuk Seri Ibrahim. Dan saya minta kepada semua sekali jentera-jentera Barisan Nasional di seluruh Malaysia yang mempunyai maklumat tentang pembelian undi oleh Perikatan Nasional dan juga oleh PAS, tolong bawa bukti-bukti itu, buat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya daripada sekarang. Kerana we got to put a stop on this corrupt practice. Kita tak boleh biarkan. Kalau sampai bila lah tuan-tuan, setiap kali pilihan raya parti ni beli undi, tuan-tuan, negara kita akan rosak, saudara. Kita lihat bagaimana otak pengundi-pengundi Melayu, khususnya pengundi Melayu muda ni, dirosakkan dengan politik wang yang diajar oleh PAS dan juga PPBM ni. Rosak negara ni. Jadi saya rayu, siapa ada maklumat, ada video ni, tolong hantar kepada SPR. Kalau tuan-tuan masuk TikTok je tak cukup, kita perlu maklumat daripada tuan-tuan. Kalau tak tahu macam mana nak buat, boleh hubungi kita punya talian 011 3595 4044. Bagi detail apa semua, kita akan bantu untuk membuat laporan kepada SPR. We need to investigate this. Kita kena pastikan bahawa ianya dapat dibuktikan. Selain daripada usaha, mungkin akan diadakan RCI oleh kerajaan. Mungkin saya bukan nak mendahului, tapi saya rasa mungkin akan ada RCI untuk menyiasat ke mana perginya 600 bilion ni. Tapi kalau ada bukti-bukti mereka menggunakan duit ini lebih cantik. Kerana lebih mudah untuk kita question mereka dari mana mereka dapat dana. Ada setengah tempat bagi sampai 500, ada setengah tempat bagi 200.5, ada setengah tempat pakai t-shirt BN dapat RM50, ada setengah tempat dapat jadi jentera motosikal untuk pusing-pusing dapat RM300. Dahsyat, saudara, dahsyat.
bagaimana mereka ni mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita tahu 600 bilion yang dibelanjakan sepanjang tempoh darurat memberikan sebahagian daripada sumbangan dana politik. Kita tahu. Tetapi kita ada dua cara. Pertama, siasatan ke atas, ke mana perginya duit 600 bilion dibelanjakan. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada bukti mereka agih duit, contohnya wallahi saya akan undi PAS dapat duit. Ini siapa yang ada bukti, sebab merata dunia, merata Malaysia benda ni berlaku. Sahabat-sahabat saya ramai beritahu benda ni berlaku. Bermaharajalela secara terang-terang. Bukan sembunyi-sembunyi bawah pokok ketapang, tuan-tuan. Ini terang-terang. Tolong report SPR. Kalau tak pandai macam mana report, hubungi kami. Kami ajar macam mana cara nak buat. Kena buat daripada sekarang, tuan-tuan. Kalau boleh kita nak buat petition mahkamah untuk kesemua kawasan, 73 kawasan yang dimenangi oleh Bersatu dan juga oleh PAS ni. Okey? Ada lagi? Tak, selain pada OPR tu, lanjutan dia minta kalau boleh KWSP 2.0 tu. Yang ini saya tak nak komen. Sebab saya tahu angka-angka hari ini 81% pencarum-pencarum yang mencarum di KWSP. Akaun dia pun bawah 1000. 81%. Kalau duit apa dia, aku pun tak tahu. Ini biar Kementerian Kewangan lah uruskan. But we got to explain this very well. Orang memang mengharap supaya dapat keluar. Ini punca daripada berapa lockdown negara lah. Akibat daripada lockdown yang dia bawa ni, tuan-tuan, kita sengsara sampai hari ni. Orang tak boleh selesai. Dah bagi KWSP I Citra sekali, I Sinar sekali, 2 kali. Masih lagi orang tak boleh keluar daripada belenggu masalah ekonomi. Itu sebabnya jangan salah pangkal. Tapi ya Allah, apa masalah korang ni? Masih ada lagi yang saya tak boleh imagine lah macam mana rakyat Malaysia berfikir. Boleh sampai 50% lebih orang Melayu mengundi Perikatan Nasional, mengundi parti abah kau ni. Mana kau letak otak? Aku tak boleh cakap apa. Minta maaf cakap lah. Saya betul-betul sedih lah. Betul-betul sedih. Kerana duit, tuan-tuan berubah. Sedih. Betul sedih. Tuan-tuan lupa apa yang berlaku sepanjang tempoh 17 bulan kita di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin. Tak azab lagi ke di lockdown duduk kat rumah? Budak-budak muda tu, saya dah cakap dah, budak-budak muda ni ketika itu saya pesan mak bapak, tolong pesan anak-anak. Sebab anak-anak kita ni, tuan-tuan, ketika itu mereka syok sebab duduk kat rumah, tak pergi sekolah. Memang dia orang enjoy zaman Muhyiddin. Dia tak tahu mak bapak dia pun tak boleh pergi kerja, tak boleh cari makan untuk anak-anak dia. Mereka kehilangan pendapatan. Habis saving semua licin. Kena mengharapkan KWSP. Mana ada rakyat Malaysia 61 tahun zaman BN perintah dulu kena mengharap duit KWSP. Hanya lepas zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri kita jatuh apa-apa ke dana. Berapa ramai syarikat yang bankrupt. Ini realiti. Tapi ada lagi orang mudi dia orang. Baca doa. Saya tak fikir pasal Muhyiddin baca doa ni orang berubah fikiran. Duit. Hanya kerana 200-300 nikmat dia mungkin seminggu. Kamu gadai masa depan kamu 5 tahun. 5 tahun. Nasib baiklah Allah Ta'ala selamatkan dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, apa jadi pada negara kita? Lingkup. Betul? Lingkup. Okey? Betul, tapi ada orang muda komen tu. Dia tak sokong BN sebab KJ nak hapuskan rokok, vape, apa bagai tu. Itu saya pun tak boleh nak komen apa.
Sebab silap juga. Ada orang menjanjikan dia akan jadi menteri balik. Orang-orang muda yang isap rokok takkan nak undi BN. Orang-orang muda yang isap vape nak berhenti merokok pun takkan nak undi BN. Betul tak? That's why we got to make sure our future ministers, before they make any statements, they must make sure they make a really thorough research about any policy. Sebelum dia buat kenyataan, pastikan mereka betul-betul dah buat kajian yang mendalam implikasi dia. Kena hidupkan balik Strategic Communication Unit. Kalau sebelum kerajaan membuat sebarang keputusan-keputusan besar, dibincangkan dulu dalam Stratcom. Kalau benda tu boleh memberikan implikasi, boleh menyebabkan rakyat marah, boleh menyebabkan kadang-kadang benda tu baik, tetapi kita tidak buat mind conditioning lebih awal. Ini kena buat. Bila kita explain dengan rakyat kenapa kita buat benda ni, apa kebaikan dia, apa keburukan kalau tak buat, sudah pasti rakyat yang menentang tu kurang sikit. Lepas tu kena pastikan juga bila kita explain tu, semua cabang media tu perlu viralkan benda tu. Tak bolehlah media elektronik saja tapi kita tak cover media sosial. Hari ni rakyat yang bersandarkan, berpandukan, bergantung kepada media elektronik ni dah jauh berkurangan berbanding dengan dulu. Banyak dah bergantung kepada media sosial. Everybody is getting the information from the smartphone. Ini kita kena faham. Okay? So, Tuan Ibrahim, Tuan Man dia cakap dia akan pantau lah kerajaan Anwar Ibrahim ni. Dan dia kata dia nak tengok janji-janji yang Anwar cakap semasa kempen pihak 2019 tu boleh buat ke tak. So, soalan dia tu, ini pertama sekali saya nak beritahu sebelum dia cakap banyak. Pertama sekali dia kena faham tidak ada satu parti pun tidak ada satu parti pun yang memenangi pilihan raya. Maknanya tidak ada satu parti pun yang manifesto mereka diterima oleh rakyat. Bila manifesto tidak diterima oleh rakyat, maka rakyat tidak ada hak untuk menuntut janji-janji yang telah pun diutarakan dalam manifesto. Ini kena jelas. Bila sebuah parti mencadangkan, kalau kami memerintah, contohnya UMNO memerintah, kalau kita memerintah, orang yang gaji bawah RM2,208, kita akan pastikan kemiskinan mutlak akan dihapuskan. Maka orang yang gaji RM1,200 setiap bulan, lepas dia dapat gaji RM1,200 daripada majikan dia, kerajaan bank in RM1,008. Tapi apa yang kita letak dalam manifesto kita ni ditolak oleh rakyat, maka BN tidak terikat untuk melaksanakannya. Sama juga apa dijanjikan oleh Pakatan Harapan, ditolak oleh rakyat sebab dia tidak dapat simple majority. Dia tidak terikat untuk melaksanakannya. Apa dijanjikan oleh Perikatan Nasional, dia juga tak terikat untuk melaksanakannya. Kalau mereka selepas ni ada peluang tebuk atap ataupun buat pintu belakang lagi sekali. Tidak ada parti yang wajib melaksanakan manifesto sebab manifesto semua pihak ditolak oleh rakyat. Ada kena jelas. Yang kedua, jadi macam mana kerajaan ini akan beroperasi? Selepas dibentuk kabinet ini, sudah pastilah fokus akan dibuat untuk belanjawan 2023. So, apa yang dibentangkan oleh kerajaan baru ini, itulah apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi kena jelas benda ni. Tapi saya seronok dengan kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya sangat bersetuju. Dia mengatakan bahawa orang baik
tidak boleh duduk bersama dengan orang jahat. Memang betul Tuan Ibrahim, Tuan Mat, UMNO hari ini alhamdulillah sebuah parti yang sangat bersih. Amat jijik kalau UMNO ni duduk bersama dengan parti korup yang merasuah rakyat untuk menang pilihan raya. Kita tak boleh duduk bersama dengan PAS, kita tidak boleh duduk bersama dengan PPBN. It is very wrong. Kalau kita bersama dengan mereka, maknanya kita bersekongkol dan bersetuju dengan tindakan jijik Bersatu dan PAS merasuah rakyat, membuat satu benda. Selama hari ni diorang kata orang-orang Melayu ni makan rasuah. Ada yang kata, oh yang Cina bagi rasuah. Tetapi hari ini Melayu-Melayu ini, Melayu Bersatu dan Melayu PAS, mereka dah makan rasuah. Mereka menyeleweng dana negara. Mereka mengambil kesempatan ketika negara berhadapan dengan konflik COVID untuk mereka laksanakan darurat. Mereka belanjakan duit dengan tidak dibentangkan di parlimen. Dan hasil daripada duit yang mereka perolehi melalui kelulusan direct nego project, duit ini digunakan untuk merasuah rakyat, merosakkan anak-anak muda kita, merosakkan masa depan negara. Memang UMNO tidak boleh bekerjasama dengan manusia-manusia keji macam ni. Memang betul lah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim, Tuan Mat. Dan selaku seorang ulama, saya rasa Tuan Ibrahim, Tuan Mat hari ini patut rasa malu dan aib. Dan aib dengan tindakan partinya mengamalkan rasuah secara terang-terangan. Tak boleh bayang orang yang selama hari ini cerita bab Islam, hari ini dia tolak tepi Islam, dia tolak tepi halal haram. Mereka melaksanakan hari ini apa yang dianggap oleh Machiavelli, teori matlamat menghalalkan cara. Hari ini pegangan ulama-ulama PAS, matlamat menghalalkan cara. Halal haram letak tepi, rasuah, korupsi letak tepi, penyelewengan letak tepi. Semua halal demi mencapai kuasa. Tapi mereka merancang, Allah Ta'ala juga ada perancangannya. Walaupun mereka menang banyak kursi, mereka tak boleh bentuk kerajaan. Tengok berapa besarnya kuasa Allah Ta'ala. Okey? Tok, soalan daripada komen tadi tu dia tanya, boleh tak kerajaan luar ni kira undi 18 tu kita stop kan, maksudnya tiada akan datang undi 18 tu tak ada, sebab diorang kata banyak yang tak matang lagi untuk mengundi tu. Saya bersetuju. Saya rasa had usia 21 tahun tu lebih matang untuk membuat penilaian. Sebab ramai yang merungut, tak boleh bezakan PN dengan BN pun. Ada yang kata kami nak undi PN kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak bagi bantuan-bantuan kepada mahasiswa dan sebagainya. Allah Akbar. Dia orang pun tak boleh bezakan Datuk Seri Ismail Sabri itu daripada BN. Cuba bayangkan sampai ke tahap tu. So bagi saya lah, kalau kita tak educate anak-anak kita, kita tidak ada sistem pendidikan yang menerapkan nilai-nilai murni, memberikan didikan, jangan ambil rasuah macam mana anak-anak muda yang baru berusia 18 tahun kali pertama mengundi ni menerima rasuah daripada PAS dengan Bersatu ni. Kalau kita tak didik dia orang tolak rasuah, jangan sampai korbankan masa depan untuk tempoh 5 tahun hanya dengan duit yang dapat dinikmati dalam tempoh begitu singkat, saya rasa rosak. Lebih baiklah kita patah balik, betulkan keadaan. Kalau kita boleh bagi education, political education daripada di bangku sekolah, bagi budak-budak ni faham betul-betul, then mungkin 5 tahun daripada sekarang mereka bersedia.
Tetapi kalau kita tak mampu nak educate dia orang ni, dan mentaliti tetap sama macam apa yang berlaku dalam pilihan yang lepas, Jahanam negara. Okey? Last soalan tu. Soalan terakhir. Ni soalan pada WhatsApp. Okey. Sebelum ni diumumkan ada lebih kurang 50,000 kontraktor kecil yang gulung tikar tu. Ya. Jadi soalan dia, adakah wajar kerajaan Anwar Ibrahim ni bantu kontraktor kecil ni tu? Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinet baru dia nanti akan mengusahakan. Dan semalam bila dia berjumpa dengan jawatan kuasa Majlis Tindakan Kuasa Hidup Negara, selain daripada dia mengeluarkan kenyataan bahawa selepas ini subsidi akan dibuat secara bersasar, dia juga mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa pemain-pemain industri juga akan dibantu, tetapi menggunakan kaedah-kaedah bukan secara subsidi, tetapi dengan memudah cara, dengan memberikan galakan-galakan dan macam-macam lah kaedah yang boleh ni, insentif-insentif yang boleh diwujudkan kepada golongan-golongan peniaga ni, termasuklah mereka-mereka yang 50,000 orang yang terkesan. Banyak kaedah boleh ditolong dia orang ni. Mungkin jumlah contohnya lah orang yang jatuh bankrupt, terutamanya akibat daripada perbuatan Durjana Muhyiddin lockdown satu negara. Ramai yang bankrupt, tapi bankruptnya bukan memakan belanja yang banyak. Mungkin 50,000 dia orang pinjam bankrupt, 60,000 dia orang pinjam bankrupt. So mungkin kerajaan kena fikirkan macam mana mekanisme supaya orang yang bankrupt ini diberikan peluang kedua. Mungkin selepas 5 tahun ke, selepas 3 tahun ke. Tetapi kalau jumlah dia besar, takkanlah lepas 3 tahun dah clear. Betul tak? Kita pun kena berlaku adil juga pada bank. Kalau begitu ramai orang pergi pinjam kat bank, dia dapat duit, dia tak bayar, dia bankrupt. Tapi dia boleh hidup mewah. Dia bankrupt, lepas 5 tahun dia dah clear bankruptcy. Kita pun tak nak orang ambil kesempatan, kan? Kita nak pastikan orang yang betul-betul terkesan. Contohnya gerentor, yang jatuh bankrupt, bukan kerana kesalahannya, kerana orang lain. Mesti ada solusi untuk mereka keluar daripada masalah kewangannya. Kerana bila dia bankrupt, ia menjejaskan masa depan dia, ianya menjejaskan peluang mereka untuk bangkit kembali dalam perniagaan. So benda ni membunuh mereka. So kerajaan sudah pasti, saya yakin kerajaan baru ni akan memikirkan macam mana cara mereka boleh buat benda ni. Okey? Ya. Yang memang tanya tu, khabar Tun Dr. Mahathir tu, khabar dia pension ke, dia akan buat sesuatu lagi ke? Saya tak boleh komen bagi pihak Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan tanyalah dengan Mukris Mahathir, atau tanya dengan Mirzan Mahathir, tanya dengan Marina Mahathir, atau tanya dengan Mohzani Mahathir. Saya bin Adab. Bukan bin Laden, bin Adab. Okey? Sekali lagi saya nak ingatkan, kita ada Nano Clean Ball ni. Saya nak cari agent seluruh negara yang boleh jadi stokis. Modal hanya 2,800. Kalau nak modal tak cukup kuat, kita akan bantu juga supaya anda boleh jual. Satu biji ni RM80 harga jualan ni. Kalau orang yang cuci baju pakai deterjen, dia dah tak payah pakai sabun basuh, tak payah pakai stain remover, tak payah pakai softener. Ianya organik. Anak-anak kita pun boleh masukkan baju dalam washing machine, campak je bola ni. Kalau hari-hari, setiap hari basuh baju 1 hari sekali, bola ni boleh tahan 1 tahun. Kalau 2 hari sekali basuh baju, bola ni boleh tahan 2 tahun. Kalau 3 hari sekali basuh baju, bola ni boleh tahan 3 tahun. Jadi tolong hubungi nombor ni 018-246-7078. Kita akan bagi percuma. Kita akan bagi percuma ni tuan-tuan, Magic Stain Remover juga. Dan siapa yang jadi stokis, kita akan bagi t-shirt free hari ni. Kita akan bagi t-shirt free.
Okey? Saya ada satu soalan. Dulu semasa negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi, kerajaan tubuhkan dana harta untuk selamatkan gergasi korporat, ya. Boleh tak sekarang ni kerajaan tubuhkan dana rakyat selamatkan rakyat yang dalam kesusahan? Saya yakin untuk rakyat ni, kerajaan baru ni sudah ada perancangan dia, sudah ada perancangan dia untuk mengatasi masalah rakyat. Mungkin untuk peniaga-peniaga yang kita nak supaya boleh keluar daripada masalah yang telah dibuat oleh Muhyiddin kerana menutup pintu ekonomi. Ini mungkin kerajaan kena fikirkan macam mana mekanisme. Saya rasa pun ramai orang juga menunggu apa dah jadi dengan GKP. GKP ni kena ingat itu dilaksanakan zaman kerajaan dulu. Jadi zaman sekarang ni tak ada. So kalau kerajaan sekarang ni memikirkan perlu dibantu usahawan-usahawan baru dan sebagainya, maka mereka akan fikirkan apa cara terbaik. Bukan hanya untuk membantu the B40, kita akan bantu M40, kita juga akan bantu the top 20. Cuma cara bantu tu tak bolehlah sama. Kalau mungkin memberikan bakul makanan ataupun memberikan food stamp ataupun memberikan wang tunai secara bersasar kepada the B40, takkan nak bagi bantuan wang tunai kepada M40. M40 mungkin boleh. Mungkin M40 ni dia sampai, katalah gaji sampai RM10,000. Mungkin yang RM5,000, RM6,000 dalam keadaan ekonomi yang teruk ni, mereka masih boleh dipertimbangkan. Tetapi takkan orang yang gaji RM20,000 sebulan kita nak bagi food stamp ataupun kita nak bagi BRIM. Mestilah cara membantu tu berbeza. Mungkin potongan cukai, mungkin mempermudahkan mereka ni dari segi facilities untuk mereka menjalankan perniagaan, membantu untuk memasarkan produk-produk mereka di peringkat antarabangsa, insentif untuk mereka bawa masuk pelabur, ada certain period, mereka ada pengecualian cukai dan sebagainya. Benda-benda macam ni boleh difikirkan. Okey? Ada lagi? Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share live kita pada malam ni.